Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 45, ayat yang ke 267. Berkaitan dengan zakat perniagaan ataupun sedekah daripada hasil perniagaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah ya Allah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallah hafiman indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan, kurniakan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya Rabbal. Muslimin muslimat tetamu Allah sekalian, ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Stop situ. Ini panggilan. Apa kita nak jawab bila Allah panggil? Kita kata ahlan wa sahlan ke, welcome ke, ataupun labbaik Allah, kan? Kena jawab. Kadang-kadang kita tak jawab pun, kita baca Quran. Jadi sebaik-baiknya bila Allah panggil, kita kata labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba-Mu datang untuk menerima apa jua arahan-Mu. Itu makna labbaik Allah. Jadi kita sebagai hamba, apa pun yang Allah minta, kita tidak boleh cari sebab untuk tinggal. Sebab yang Allah suruh tu mesti ada kebaikan, ada nilainya. Jadi bila Allah panggil, kita kena, walaupun tidak disebut dengan lidah, kita kena ada rasa nilai. Ya Allah, hamba-Mu datang untuk mendengar apa jua perintah-Mu. Sebab dia panggil orang beriman ni. Perintah Allah apa? Anfiqu min tayyibat. Anfiqu, itu ayat perintah tu, ramai. Anfiq, daripada anfaqa yunfiqu, anfiq, infaq. Kita guna perkataan infaq, kita tak guna anfiq. Anfiq tu minta diinfak, minta dibuat kerja infak. Hendaklah kamu, atau berarti infakkanlah, makna perintah. Dia tak sebut kamu, infakkanlah kamu semua. Kamu semua tu siapa? Orang yang dipanggil tadi tu, ya ayyuhalladzina amanu. Nak infak apa ya Allah? Min tayyibat, min dari tayyibat yang baik-baik. Perkataan tayyibat boleh kita letak kalimah sebelum tayyibat, kalimah yang sesuai. Apa kalimah yang sesuai sebelum tayyibat? Mungkin kita kata amwal. Amwal, harta-harta yang tayyibat, yang bagus-bagus. Kalau harta-harta yang bagus-bagus, tayyibat itu kata ganda, banyak. Kalau satu tayyibah, tayyibah ataupun tayyib. Biasanya tayyibat ni daripada tayyibah, yang bagus.
Yang bagus dia tayyibati dia sambung tu. Yang bagus-bagus apa yang kasabtum, yang kamu usahakan. Satu, kita kena infak yang bagus-bagus yang kita usaha. Kasabtum ni usaha daripada perniagaan, kata ulama. Kita buat bisnes, itu panggil kasabtum. Dan satu lagi, wa mimma, mana kita kena ambil lagi waw selepas waw, sebelum min tu kita kena ambil kalimah anfiqu. Maknanya wa anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardi. Mana anfiqu ni ada dua kali, diulang dua kali, tapi dia tak sebut kali kedua kerana ada waw. Waw dia panggil waw penyambung, jadi tak payah sebut lagi. Sebut anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa anfiqu mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi dua perintah Allah suruh infak, dua jenis harta. Harta perniagaan ma kasabtum, dan harta mimma akhrajna, yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Harta apa? Hak Allah keluarkan. Kita tanam padi tumbuh. Siapa yang keluarkan padi itu? Allah kata akhrajna. Aku tanam, aku baca, kenapa Allah yang keluar? Tengok tu satu sindiran kepada kita. Jangan mengaku-akukan sangat dalam harta yang kita dapat ataupun hasil pertanian yang kita perolehi. Allah kata akhrajna lakum, kami hasilkan untuk kamu. Gitu. Banyak ayat-ayat, banyak perkara dalam ayat ni yang kita kena berhati-hati bila kita baca. Maknanya anfiqu satu isu. Isu yang kedua ialah min tayyibat. Kenapa dia kata min tayyibat? Dari yang baik-baik. Min ni dia panggil tab'id, sebahagian. Bukan semua. Kita dapat bisnes, kita buat bisnes dapat 1 juta. Tak minta pun 1 juta, min je. Tapi 1 juta tu semua yang tayyibat, yang baik-baik. Tapi Allah tak minta untuk kita infak semua 1 juta tu. Dia suruh infak min. Tapi jangan ambil yang buruk. Kata ulama, kita bisnes, ini bisnes yang halal. Yang ni bisnes yang tak halal. Kita infak benda yang tak halal, yang halal kita tak infak. Itu Allah tak terima. Maknanya kalau berlaku duit haram dalam transaksi kita, jangan infak yang tu. Kan kalau berlaku, tapi tak payahlah kan. Jadi kena infak min tayyibat, yang halal. Itu pandangan ulama. Satu pandangan. Pandangan kedua mengatakan min tayyibat ni maknanya yang kita buat bisnes, ada yang tayyibat, mana yang baik-baik hasilnya, ada yang tidak baik. Jadi infak yang baik tu. Tapi tak semua min li tabi'id, sebahagian. Kalau zakat berapalah 2/5 tu je lah kan, tabi'id min tu. Dan begitu juga daripada mimma akhrajna, dan kenalah kamu infak dari apa yang kami keluarkan untuk kamu. Cuba tengok ayat tu, akhrajna lakum, termasuklah hasil minyak, hasil emas dan perak yang keluar daripada bumi yang Allah keluarkan untuk kita. Cuba tengok perkataan kami keluarkan. Macam kita ni tidak ada sepenuh milik kan. Ialah kita milik sepenuh, tapi yang mengeluarkan itu kami, kata Allah. Tapi kami keluarkan itu lakum, untuk kamu. Dari mana Allah keluarkan untuk kamu? Minal ardi, daripada perut bumi. Minal ardi itu maknanya min dakhili al ardi, dalam perut bumi dia keluar. Maknanya kalau kita tanam pokok-pokok semua pun dia keluar daripada bumi lah. Jadi hasil tanaman, buah-buahan apa semua itu kita kena infak sebahagian yang daripadanya
Yang penting yang baik-baik. Itu perintah Allah kepada kita dua jenis perniagaan atau dua jenis hasil. Yang berikutnya larangan, wala tayammamu. Tayammam, bukan tayammum, tayammamu. Tayammamu ni memilih. Jangan kamu pilih al-khabith, yang tidak baik. Al-khabith ni ada dua makna. Makna pertama, maknanya kalau hasil usaha yang kamu cari dalam perniagaan, kamu beri infak yang tak standard Nah, mana ada hasil perniagaan yang tak standard? Dia kata yang tak halal. Yang tak halal tu sebab untuk selamatkan duit halal, kita beri hak tak halal. Infak, apa ni, zakat, Allah tak terima. Kita kena beri yang tayyibat. Itu. Kalau al-khabith ini, kalau tanaman, makna benda-benda yang tak elok, buah-buahan yang tidak elok, khabith minhu. Kemudian dia terang lagi, tunfiquna, kamu infak yang khabith, yang tidak baik tu kamu infak, walastum biakhidhihi, dan kamu sendiri pun kita nak tahu dia benchmark nilai khabith tu ialah kalau orang beri kita tak deramak nak ambil, tak sampai hati nak ambil. Itu dia punya nilai kita panggil apa? Benchmark ni apa? Tanda ataupun benchmark lah. Apa lagi? Tandanya kalau orang beri kita tak mampu nak ambil. Kalau ambil pun illa an tughmidu fihi, kecuali kamu tughmidu ni dia tutup mata, ambil dengan tutup mata, ambil dengan tak puas hati dalam perkara tu. Jadi kalau kita, orang beri kita benda tu kita tak sanggup ambil, jangan beri ke orang lain lah. Kalau orang lain pun macam kita juga tak sanggup ambil benda-benda yang khabith ni. Khabith ni benda-benda haram, kita beri infak orang benda haram. Kalau bisnes, kalau hasil tanaman, benda-benda yang kita pun tak makan. Kalau hasil tanaman tu, wa mimma akhrajna lakum tu, itu benchmark ataupun tanda aras. Tanda aras kita nak tahu yang mana yang patut kita infak, sama ada daripada perniagaan kita ataupun kalau orang beri benda haram kita ambil tak? Tak ambil. Kalau ambil pun lepas tu tak gunalah, tak guna sebab dia jadi darah daging. Ada nak ambil, nak jaga hati je lah. Habis itu, maknanya dua perintah, satu larangan. Last kali ayat ni Allah tutup apa? Wa'lamu. Ni kita kena reti, orang niaga ni kena reti. Dia kata kalau nak bisnes, nak cucuk tanam, mesti kena ada ilmu. Apa ilmu yang perlu kita tahu dalam bab berniaga ni? Iaitu annallaha ghaniyun. Itu ayat lain tu, simple sentence. Tapi simple sentence pun ayat ni ayat yang datang dengan anna. Sungguh-sungguh Allah itu ghaniyun, dia kaya. Orang kaya ni macam mana sifat dia? Orang kaya ni kalau siapa-siapa minta dengan dia, beri tak? Allah. Kan? Allah kaya. Dia satu lagi sifat dia selain pada ghani apa dia? Mughni. Dia beri orang lain jadi kaya. Jadi kenapa Allah bawa annallaha ghaniyun? Nak beritahu pada kita bahawa kalau kamu infak kerana Allah dan kamu ambil hak baik-baik untuk beri infak pada orang lain, Allah kaya, dia ganti balik. Sebab yang kamu makan, yang kamu infak tu pun mimma akhrajna lakum,
benda yang kami keluarkan untuk kamu. Tengok, Allah beri kita, dia suruh infak daripada hak dia beri. Kita pun beri hak molek. Dia kata mu bagus, mu ikut aku. Dia bagi lagi. Sebab apa? Annallaha ghaniyun. Dia kaya. Kena faham gitu. Jadi jangan kita rasa kalau kita infak habis ya. Yang kita infak tu pun akhrajna lakum, kami yang beri pada kamu. Yang kamu infak yang baik-baik tu tak rugi pun. Sebab Allah kaya, dia akan murni, dia akan mengkayakan lagi. Ada tak bila Allah suruh buat, Allah susahkan kita? Tak. Kat mana kita ambil bukti? Hamid. Hamid tu dengan makna Mahmud. Mahmud dengan makna terpuji. Ghaniyun Hamid. Dia kaya dan tidak ada orang lagi bawa satu berita Allah kaya tapi kedeku. Tak ada. Kan? Kebanyakan berita yang datang kepada kita, Allah Ghaniyun Hamid. Dia kaya, dia beri kepada orang dan orang rasa selesa. Hamid ni, rasa Allah ni pemurah. Ini bukti. Hamid makna Mahmud, yang dipuji, Allah yang dipuji. Mana bukti Allah makhluk puji Allah? Banyak ayat-ayat. Alhamdulillah, kan? Surah Fatihah seluruhnya puji Allah. Alhamdulillah. Sebab apa kita kata alhamdulillah, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab tiga sebab. Sebab pertama Rabbil Alamin, kerana dia Tuan kita, Tuan sekalian alam. Sebab kedua kita kata alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, sebab dialah yang beri segala-gala yang kita miliki. Kan? Itu tanda Allah Hamid. Seluruh makhluk yang kenal Allah, dia baca alhamdulillah, maka Allah Hamid. Hamdu, alhamdu, hamidu, mahmudu, sama ya tu, kalimah sama. Jadi alhamdu, Allah Hamid. Jadi carilah mana-mana orang di dunia ini yang kenal Allah, yang beriman kepada Allah, dia akan sebut alhamdulillah, maka Allah Hamid. Sebab apa kita sebut alhamdulillah? Tiga. Pertama, alhamdulillah, pertama sebab Allah itu Rabbil Alamin. Yang kedua, alhamdulillah kerana Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia beri segala keperluan dan dia kasih kita dengan beri jalan petunjuk pada kita. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Besok kita yakin yang akan menentukan kita ke syurga tak ada orang lain, Allah lah. Sebab apa? Sebab dia Malik Yaumiddin. Apa makna Malik? Penentu. Penentu hari pembalasan kita. Dalam kata lain, tuan-tuan, kalau kita baca Fatihah tu kan ada, kita baca Fatihah alhamdulillah Rabbil Alamin, itu simple sentence. Tapi Ar-Rahmanir Rahim, dia walaupun dia satu ayat, dia tak lengkap. Sebab yang melengkapkan dia ialah alhamdulillah tu, tapi tidak disebut dalam ayat 3 tu. Begitu juga pada Ar-Rahman, Malik Yaumiddin. Kalau kita belajar simple sentence, dia tak lengkap. Kena sebut alhamdulillahi Malik Yaumiddin, baru dah lengkap. Anda kalau ada whiteboard, anda suka tulis kan? Lama dah kita ngaji ni tak tulis-tulis pun kan? Tapi kalau tuan-tuan tak pihak masjid tidak payah, tidak rasa berat, ada whiteboard cukup cantik. Saya boleh tulis-tulis sikit tentang ada beberapa ayat-ayat yang perlu kita faham sebab dia tersembunyi. Tersembunyi. Baik, boleh maknanya Allah Ghaniyun Hamid. Apa sebab ayat ini datang di penghujung? Dan apa sebab Allah kata wa'lamu? Kita kena reti, kena faham. Tentang apa yang Allah kena faham? Annallahu Ghaniyun. Kalau Allah tu ghani dan tidak ada lagi orang di atas muka bumi yang kena Allah kecewa dengan kurniaan Allah.
Bahkan semua ahli bumi ini menyebut Alhamdulillah. Boleh? Itu. Sebab itu dia kata Ghaniyun Hamid. Habis ayat tu. Jadi apa yang kita dapat daripada ayat ni? Jadi ayat ni istimewa bagi orang beriman. Dipanggilnya, maka kita datang kepada Allah. Diperintahnya untuk infak, yang kita buat bisnes, yang kita tanam, yang Allah hidup keluarkan untuk kita itu. Maka kalau kita infak, kena infak yang baik-baik, jangan infak yang buruk-buruk ataupun yang haram. Dan kalau kita buat demikian, Allah jamin dia akan ganti, kerana dia ghaniyun, dan tidak ada manusia di bumi ini kecewa dengan gantian Allah. Pasti gantian itu begitu berharga. Itu ayat yang kita siap, yang kita baca ini. Kita kembali balik. Ada tak halangan untuk buat kerja tadi? Ada halangannya, iaitu ayat 268. Asyaitan. Kita baca, cuba baca. Asyaitan. Keras kata tak? Sebab apa tak baca asyaitan? Kalau tidak tafkhim, syaitan jadi ta, kan? Bukan ta jadi ta. Syaitan dalam bahasa Melayu setan. Sebab tu syaitan tak takut kita sebut bahasa Inggeris pun setan, kan? Dia tersebut ta, menyebabkan kita tak macam mana? Sebab kena sebut ta. Kalau sebut tan, dia akan jadi sayang pada syaitan, kan? Kena sebut ta, baru jadi kita benci pada syaitan. Jadi lepas pada ni, jangan sebut syaitan, sebut syaitan. Apa beza? Ton, mata kita terbeliak, marah kat dia sebab dia jahat. Syaitan, welcome. Ni welcome lah syaitan dengan ta. Jadi huruf ta ini menunjukkan sesuatu yang memang dia jahat, tapi kita suka dia. Tapi untuk menunjukkan kita ni benci kerana dia jahat, kena sebut ta, syaitan, kan? Asyaitanu, syaitan itu. Allah perkenalkan siapa syaitan, apa kerja dia. Ya'idukumul faqr, dia janjikan kepada kamu susah, fakir. Infaklah, nanti habis harta kamu. Kalau RM1, berapa sen? Murah je. Kalau RM1 banyak, kamu boleh beli masjid free dah tu. Kalau bayar zakat, dia rugimu. Duk beli masjid buat apa? Duit zakat tak payahlah bagi. Itu macam-macam dia buat. Dia janji fakir. Ya'idukum, syaitan tu menjanjikan kamu akan faqra. Lepas tu dia kata, dia suruh pula, wa ya'murukum bil fahsya. Dia kata gunalah duit tu untuk happy-happy. Untuk melancong, beli barang-barang apa tu tak pakai pun. Itu fahsya, kan? Beli barang tak guna. Ada fahsya. Mungkar fahsya. Allah pula macam mana? Wallahu, itu subjek juga tu. Dia banding. Kita panggil muqaranah. Kita buat kita panggil perbandingan. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kamu keampunan minhu, daripada harta tersebut. Wa fadla, bukan setakat dia ampun kita, dia beri fadla. Fadla tu apa? Kurnia. Apa kurnia Allah kepada kita yang paling mahal? Fadlal jannah. Itu tanwin, dia panggil tanwin ganti. Fadlan ay fadlal jannah, kurniaan syurga. Jadi dua kurniaan pada janji Allah. Pertama, maghfirah. Allah maghfirah ni, Allah bersih kita, hati kita bersih. Orang kata, ustaz apa beza bersih tak bersih? Sama ya kita. Pakai ubat-ubat tu bersih lah, nampak cantik lah. Bersih muka, bersih hati lain. Hati ni bila kita bersih, hati kita tak ada dosa, dia nampak hak baik, dia nampak baik, hak buruk, dia nampak buruk. Tapi kalau hati kita tidak ada maghfirah, yang baik tu
Kita ukur pada dunia je, kita tak ukur pada akhirat. Itu bezanya. Allah hebatnya orang tu, dunia, akhirat belum tentu. Tapi kita tak nampak kebaikan akhirat itu kalau kita tidak ada maghfirah daripada Allah. Bila Allah janjikan kita maghfirah, kita akan kejar akhirat. Ada satu surah, mungkin kita lambat nak siapa mati ke hidup dah kita ni. Surah panggil surah Duha. Surah Duha ni surah bagaimana nak dapat redha Allah. Jangan kita jumpa satu surah macam mana strategi mendapat redha Allah, dapat kita kejar akhirat dan akhirnya kita rasa berpuas hati dari kurniaan Allah. Surah Ad-Duha. Kalau Anda telah bincang surah ni di Masjid Mukarramah pagi tadi. Ada video boleh tengok mungkin kot. Sangat-sangat penting untuk faham surah Ad-Duha ni. Duha ni dia panggil semangat muda. Surah Duha ni semangat muda. Apa makna semangat muda? Kita ni umur tua tak tua, asal lah. Waktu asal dah ni kan. Nak masuk maghrib dah ni. Tapi semangat jangan asal, jangan dekat maghrib. Semangat kita umur 40 lagi. Sebab nak buat kerja-kerja agama ni, orang kata kena ada semangat. Jadi semangat kita muda. Contohnya, kita nak mari masjid ke tak mari masjid hari ni? Kan? Kalau tak mari masjid, sembahyang rumah. Tapi kalau mari masjid, boleh pahala banyak. Tapi rasa macam berat kaki nak pergi. Sebab apa? Macam-macam lah sebab. Tapi kereta ada 3 biji kat depan rumah. Hujan. Itu saya lah tu. Hujan. Payung ada. Banyak alasan beri. Jadi semangat orang tua tu. Semangat muda. Hujan ke hujan lah, pergilah. Demi Allah. Untuk mendapat data. Semangat duha. Itu satu surah Duha yang perlu kita bincang dengan. Tapi kita nak khatam sampai duha tak tahu bila lah ni kan. Tapi amin lah, amin. Pasti setiap bermula akan bertemu dengan akhirnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan, ay wa fadlal jannah, kurniaan syurga. Nanti kalau semua orang infak, orang dapat maghfirah, dapat fadlan, habis rezeki Allah kita tak dapat kita. Kita semua nak baik, jadi habislah hak baik daripada Allah. Bolehkah kita? Ada orang kata, kalau semua jadi baik, hak buruk siapa nak dapat? Macam tu dia kata. Lalu Allah jawab orang yang begini cakap, Allah kata, wallahu wasi'un. Wasi'. Wasi' luah. Luah apa? Wasi'ur rizki. Luah rezekinya. Jangan duduk fikir pasal tak cukup tu. Wasi'u apa? Wasi'ur rizki, wasi'ul maghfirah. Banyak lagi. Segala yang kita perlu tu Allah terlalu luas dia punya kurnianya. Dalam masa sama Allah datang dengan sifat alim. Alim itu walaupun dia luah pemberian, dia tengok hati tu. Alimum bizati sudur. Dia tahu perangai kita. Kita niat nak rezeki untuk apa? Nak kaya untuk apa? Nak mari masjid buat apa? Allah tahu. Alimun bizati sudur. Tahu benda-benda yang kita niat. Oleh sebab itu muslimin muslimat sekalian, walaupun kita buat, walaupun kita infak, jaga hati. Sebab hati itu dinilai oleh Allah SWT. Allah suluh dengan ilmu dia. Alim bizati sudur. Jadi kita buat, kata ulama, kalau kita ada dalam tubuh kita, dalam hati kita sebesar zarrah daripada sifat kibir, rasa sombong, rasa besar diri, dalam kita buat baik tu, Allah hapuskan semua kebaikan yang kita buat. Kena buat langsung kerana ni, kerana nak tunjuk. Kena cari buat semata-mata redha Allah. Itu panggil ikhlas. Ada panggil ikhlas. Wallah, habis itu.
Peminat lagi. Itulah beza. Tuan-tuan tengok beza syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra. Dua juga. Dia janji susah dan dia suruh buat happy-happy. Fahsyat ni buat happy-happy lah. Enjoy. Dia suruh enjoy dengan dunia. Allah tak suruh enjoy. Allah beri maghfirah dan Allah beri syurga. Syurga ni di akhirat. Dunia tak berapa banyak. Baik, habis itu. Jadi tuan-tuan kena pilih kalau rasa nak ikut syaitan, jadi malah tak nak infak lah. Kalau kita nak tahu kita malah infak tu, terikat dengan syaitan. Ayat yang berikutnya, yu'til hikmata may yasha. Yu'ti tu Allah. Maknanya kita takdir sebelum yu'ti tu perkataan Allah. Allahu, sebab atas tu wallah kan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dua kali Allah. Yang ayat berikut pun Allah juga. Allahu yu'ti, dia buang Allah, dia datang dengan perbuatan saja. Yu'ti, memberi, menganugerah. Allah menganugerah al-hikmata. Hikmah. Apa makna hikmah? Ilmu, faham. Nilai hikmah ni kalau kita dapat apa dia? Yu'til hikmah. Allah menganugerahkan hikmah man yasha. Siapa yang dia nak ke kita nak? Man yasha. Dia nak ataupun Allah nak. Ini dalam bab ilmu balaghah dia panggil tanazu'. Yu'til hikmah man yasha. Siapa nak hikmah, Allah beri. Ataupun Allah beri hikmah orang yang Allah nak. Dua ni dia panggil babut tanazu'. Bab yang berebut. Siapa yang nak ni? Hamba nak ke Allah nak? Ini isu ambil masa setengah jam kalau saya nak ceramah, nak syarah dengan jelas benda ni dalam sudut bahasa lah, kan? Kalau dia terjemah man yasha tu, Allah memberi hikmah sesiapa yang Allah kehendaki. Itu yang zahir. Tapi ada ulama mengatakan Allah memberi hikmah itu sesiapa yang dia nak hikmah itu. Dia tu nak. Hak mana satu hak betul? Tuan-tuan, dalam surah Syu'ara ayat 83, Nabi Ibrahim minta hikmah. Kalau dia nak, dia minta dengan Allah. Allah beri bagi orang yang minta. Macam mana nak minta hikmah? Rabbi habli hukma. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku, kata Ibrahim, hukma. Hukma ni hikmah. Wa alhiqni bis salihin. Cek ayat 83 surah Asy-Syu'ara. Kan? Okey, apa nilai hikmah? Nilai hikmahnya gini. Wa may yu'ta, barang siapa yang dikurniakan oleh Allah al-hikmata, hikmah itu nilai dia macam mana? Faqad utiya, nilai dia sungguh-sungguh orang itu utiya akan diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Khairan katsira, elok-elok faham tu. Khairan, tanwin tu dia panggil khairad dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam keadaan dunia kita dapat, akhirat kita dapat, tapi dia punya nilainya katsira, banyak. Dunia kita dapat banyak, akhirat kita dapat lebih banyak lagi kalau kita dapat hikmah. Nak ambil mana hikmah ni supaya kita jadi kaya dunia, kaya akhirat? Dan surah Yasin, ingat. Cuba tengok Yasin. Yasin kata apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuan-tuan nak terjemah apa hakim pada wal Qur'anil Hakim? Quran bijaksana ke? Kalau Allah hakim, Allah bijaksana. Kalau wal Qur'anil Hakim, tak boleh terjemah Quran bijaksana. Quran gedung hikmah. Dia kena terjemah gitu.
Sebab hakim isim fa'il mubalaghah yang bersangat tam banyak hikmah. Makna gedung hikmah. Maknanya demi Al-Quran yang merupakan gedung hikmah, khazanah hikmah. Maka Quran, kalau kita betul-betul ikut dia, kita dapat 3, 4. Kat mana nak dapat? Dalam surah Yunus ayat 57. Ini dia bertali arus. Surah Yunus ayat 57, Allah kata Quran ini membawa kepada setiap yang beramal dengan dia, pertama ilmu, yang kedua menyembuhkan segala penyakit, yang ketiga dia tunjuk hidayat pada kita untuk sampai pada Allah, yang keempat dia menjadikan seseorang itu kaya dunia, dijauhkan musibah, dan akhirat dia masuk syurga. Itu Quran bawa kita. Jadi ni tajuk anda biasanya guna untuk ceramah umum, macam mana nak berkomunikasi dengan Al-Quran. Yang tak hari ni kita dapat semua ni, tapi ringkas lah. Mungkin tak faham, tapi insya-Allah tuan-tuan faham. Tak? Itu hikmah. Okey, last kali kita nak tanya, siapa kejar benda yang saya sebut tadi tu? Siapa yang mengejar? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mengambil pelajaran daripada apa yang disebut itu tadi kecuali ulul albab. Orang-orang yang ulu ni macam ulu kapak, ulu parang tu ulu. Kita guna dalam istilah bahasa kita, ulu adalah bahasa Arab sebenarnya. Ulu kapak, ulu. Makna yang tepat kita berpegang. Jadi ulul albab, orang yang mempunyai hati nurani. Albab bukan Ahmad Albab. Ahmad Albab itu cerita Ramli itu. Albab kata ganda daripada lubun. Lubun ni lubuk hati, cahaya nurani. Kalau plural albab, jadi al-albab. Orang yang ada hati nurani dia panggil ulul albab. Tanda dia ada hati nurani, dia suka cari hikmah. Dan tanda dia cari hikmah, dia akan tadabbur Quran sampai mati. Dia akan cari isi-isi kandungan dalam Quran. Kami pernah sebut tadabbur Quran di Masjid Syakirin tiap-tiap hari, 6 hari seminggu, 5 hari seminggu. 11 tahun baru khatam. Kita ni berapa tahun dah? Tak. Baqarah pun tak khatam lagi. Tapi kita berazam untuk khatam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita berhenti setakat ayat 7 hari ini insya-Allah. Ayat 269 kita sambung. 269. 270 kita sambung nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.